EFM.live for entrepreneurs by entrepreneurs. Yes, kita dah berada di BioChat, iaitu di Expo Usahawan 2019. Apa khabar semua? Saya harap semua orang yang datang ke sini, pengunjung-pengunjung, akan mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan berkenaan dengan usahawan-usahawan yang berada di Expo Usahawan 2019 ini. Dan bersama saya hari ini, pagi ini, iaitu orang penting di Agrobank, iaitu Encik Safarudin bin Samsudin, iaitu seorang pengarah di Agrobank wilayah Pahang. Apa khabar? Baik, alhamdulillah Cik Rizal. Assalamualaikum, sihat ya? Waalaikumsalam, sihat hari. Dah breakfast dah? Alhamdulillah. Nampak kesegaran dia tu, ceria dia tu. Tambah-tambah pula nak jumpa dengan ramai orang yang akan datang ke BioChat ni ataupun ke Expo ni. Kan, mesti dah ramai yang datang berkunjung ke booth Agrobank yang saya nampak depan kita je. Agrobank sebesar-besar tu. Betul, senang akses. Masuk pintu utama terus jumpa booth Agrobank. Nampak je. Alright, okay, kita nak tanya. Boleh Cik Safarudin menjelaskan atau berkongsi dengan penonton-penonton dan juga orang ramai di sini, peranan Agrobank khususnya dalam membantu usahawan-usahawan, utamanya bio usahawan ni. Okey Cik Rizal. Pertama-tamanya Agrobank ni adalah peneraju dalam platform pembiayaan pertanian dan perbankan berasaskan value based intermediary. Okey. So just sedikit brief, Agrobank ni ditubuhkan pada tahun 1999. Wow, lama tu. Ni adalah dulu bank pertanian kan? Dulu bank pertanian. Sekarang Jubli Emas Agrobank yang ke-50 tahun. Wow, tahun ini. 50 tahun dah. 50 tahun Agrobank. Kita ni Agrobank ni sebuah institusi kewangan pembangunan sepenuhnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan, MKD. So alright. kita terlibat dalam aktiviti mencatatkan dan pembangunan industri pertanian di Malaysia dengan menawarkan produk-produk solusi kewangan yang patuh syariah. 100% syariah compliant. Semua produk-produk yang kita tawarkan 100% syariah compliant. Alright. Okey, apa bentuk bantuan sebenarnya yang disediakan oleh Agrobank ni, khususnya untuk bio usahawan dan pastinya untuk yang terlibat dalam bidang pertanian ni sebenarnya? Okey, bantuan-bantuan kita ada banyak, pelbagai produk-produk pembiayaan. Okey, kita bermula dengan pembiayaan retail. Bagi sebelum saya sentuh berkaitan dengan bio usahawan, bagi usahawan yang berpendapatan tetap, boleh mendapatkan pembiayaan peribadi dengan Agrobank. Kita antara kadar yang kompetitif. Selain itu juga yang biasa dengar tentang pembiayaan ataupun pinjaman Arhanu. So boleh cagarkan emas dan dapatkan modal di Agrobank. Yang tu memang modal yang mudah. Betul. Okey. Bagi pembiayaan yang berkaitan dengan pertanian, sebenarnya orang di luar sana hanya nampak Agrobank ni tanaman, ternakan, perikanan, pertanian saja. Pertanian. Sebenarnya kami Agrobank ni lebih daripada luas lagi sebenarnya. Daripada aktiviti huluan sampai hiliran. Bermula daripada aktiviti pengeluaran sampailah pemprosesan sehingga pemasaran. Semua boleh minta bantuan. Boleh dapatkan. Especially kita kata kalau pasal makanan ni kan, yang memang selagi kita ada, selagi tu perlukan. Betul. Itu yang kita akan bantu usahawan dapatkan pembiayaan kan, dan terus mengembangkan perniagaan mereka. Right. So sebenarnya Agrobank ni luas sebenarnya skopnya, bukan saja untuk petani, bantuan untuk petani, tapi sebenarnya termasuk juga daripada hiliran ataupun daripada mungkin runcit boleh. Boleh, betul Cik Boleh Rizal. juga Kedai runcit boleh juga. Mereka menjual barang-barang pertanian. Kedai Kedai kopi boleh. So sekurang-kurang orang di luar sana mungkin yang tak tahu, mungkin yang fikir hanya untuk petani, sebenarnya salah. Betul. Jadi selain daripada bantuan kewangan, adakah Agrobank juga menyediakan bantuan dari aspek nasihat ataupun kursus untuk usahawan-usahawan ni? Betul Cik Rizal. Memang kita ada bantuan-bantuan khidmat nasihat. Itu memang salah satu mandat kami, memastikan usahawan ini terus berjaya. Kita tak akan tinggalkan usahawan kita. So kita akan jadi matchmaker kepada pasaran-pasaran yang produk yang mereka ingin jual. Kita akan kenalkan mereka dengan anchor company yang lebih besar supaya produk mereka boleh lebih ke hadapan, lebih boleh jual ke pasaran luar. Sebab kita Agrobank ni bawah satu entiti Ministry of Agriculture. So kita ramai juga agensi yang lain seperti Pharma, dan kita akan
memperkenalkan mereka kepada usahawan dari segi branding mereka. So itu salah satu tugas kami ataupun khidmat nasihat kami kepada usahawan di luar sana. Alright, okey, sebenarnya luas sangat Agrobank punya fungsi dan peranannya untuk anda semua usahawan yang ingin mendapatkan ataupun mendahagakan maklumat atau bantuan untuk mengembangkannya. Alright, okey, nak tanya lagi ni soalan kepada Encik Safarudin bersama saya hari ini. Saya nak tanya, apakah syarat-syarat ataupun kriteria usahawan yang boleh mendapatkan bantuan daripada Agrobank ini? Selalu itu soalan memang favourite lah kalau orang tanya kan. Baru start berniaga boleh ke, ataupun kena dah ada 2 tahun ke bisnes, tahun ke, dah ada pengurusan kewangan yang lengkap dengan akaunnya, ataupun macam mana? Semua segmen boleh, yang individu, sole prop, partnership, company secara berhad boleh. Yang baru mengusahakan projek, kita ada dana-dana untuk usahawan baru. Tapi macam kita tahulah, bila suatu projek tu nak buat, dia kena yakinkan dekat bank. Betul. Boleh tak dia jual produk dia? Kalau dia sendiri tak yakin macam mana dia nak jual produk, macam mana bank nak boleh percaya, bantu dia percaya kan? dia? Alright. Itu yang selalu Betul. yang paling kita risau. So kita boleh bantu dari segi individu, sole prop, partnership, dan begitu juga syarikat-syarikat sedia berhad dan berhad. Kita boleh bantu. Walaupun baru start bisnes, dia boleh datang. InsyaAllah boleh. Kalau dia tak ada akaun di Agrobank, boleh? Tak semestinya. Oh, tak semestinya ada akaun di Agrobank. Okey, jadi siapa-siapa saja. Siapa-siapa sahaja. Jadi kalau bila dah dapat ada idea bisnes, boleh datang untuk kembangkan lagi idea tersebut. Betul Cik Rizal. Terutamanya kalau individu yang berminat membeli tanah pertanian. Okey. Kita tak ada tanah pertanian contohnya. Berminat, ada orang nak jual tanah pertanian 100,000 contohnya. Kita boleh bantu. Sebab dia tak ada pengalaman pun nak beli tanah pertanian, dan kita boleh bantu. Berdasarkan pendapatan semasa dia, mampu tak nak bayar balik untuk ansuran bulanan tadi. Okey. So yang paling best sekali, bila beli tanah pertanian ni, kita boleh bagi pembiayaan sehingga 90% daripada banyak tu nilai jual beli ataupun harga di mana-mana pasaran saja, ataupun bergantung pada lokasi tertentu. Okey, Agrobank kami ada 192 outlet. Okey. So di mana-mana cawangan kami boleh dapatkan khidmat nasihat ataupun penerangan lebih lanjut berkaitan dengan produk-produk kami ni. Jadi banyak sebenarnya bantuan Agrobank berikan, bukan hanya setakat untuk pertanian, tapi untuk nak beli tanah pertanian pun boleh. Betul Cik Rizal. Kalau komersial boleh? Komersial boleh. Boleh juga. Tak apa, tanah komersial tadi. Okey. Atau kedai komersial, kedai boleh? Boleh. Contoh kedai yang saya pernah experience, kalau nak buka Gloria Jeans Coffee. Okey. So orang kata, Gloria Jeans apa kaitan dengan pertanian? Sebab you jual kopi tadi. So kopi sumber dia pertanian. So kita boleh bantu bagi pembiayaan untuk buka kedai Gloria Jeans Coffee contohnya. Okey, interesting. A&W nak buka, berminat dengan konsep franchise. So kita boleh bagi bantuan pembiayaan di situ. Franchise pun boleh Boleh So tak ada alasan lagi untuk anda di luar sana, usahawan nak kembangkan bisnes anda. Kalau kata tak ada modal, datang pergi jumpa Agrobank. Tak ada alasan langsung kan? Tak ada duit ke apa ke, tak ada ilmu pasal bisnes, pergi jumpa Agrobank. Dia bagi pula kursus untuk usahawan-usahawan kita ada menyediakan kursus-kursus penyediaan pelan perancangan perniagaan, pengurusan kewangan. Kita ada sediakan kursus-kursus tersebut. Marketing semua ada? InsyaAllah ada. Alright, itu dia sebenarnya yang kita cari sebenarnya. Okey, kita nak tanya, kalau lah Agrobank ni dah bagi pinjaman, dah bagi bantuan sokongan, selepas dah dapat tu, adakah pihak Agrobank akan terus memantau usahawan-usahawan ni, ataupun okey, happy-happy dengan duit tu? Macam mana tu? Itu sudah semestinya Cik Rizal. Kita takkan tinggalkan pelanggan-pelanggan kita sebegitu sahaja. Takut nanti kan duit tu ke mana, apa ke mana kan? Tidak, betul. That's why bila kita satu pembiayaan telah diluluskan, kita akan pantau rekod pengeluaran tadi secara berperingkat. So mungkin peringkat pertama nak buat pembersihan tanah. So kita akan keluarkan duit ikut peringkat pertama. Keduanya saya bagi contoh nak buat reban ayam. So kita akan bayar kepada kontraktor untuk buat reban ayam tadi. Dan seterusnya sehingga pembiayaan jelas. Dan kalau belum jelas pun kita akan cakap, nak ada tambahan tak, nak besarkan lagi tak, dan kita akan tahu. Itulah ditawarkan lagi. Okey, adakah saya tertanya-tanya juga, adakah bentuk kewangan tadi, pinjaman tadi diberikan, okey, selepas katakan dia nak pakai 100,000, dia akan bagi 100,000, ataupun kena berdasarkan kepada mesin tu harga 50,000, dia akan hanya bagi 50,000, bayar direct kepada supplier ke ataupun kepada pemohon?
Biasanya memang kita bayar kepada supplier. Macam saya kata tadi, kalau macam tanah pertanian kita boleh bagi sehingga 90%. Tapi bila perkara lain macam machinery kita boleh pergi ke 70-80%. Kami ada pelbagai produk. Ada juga produk-produk yang kami boleh pergi 100%. Biasanya kami perlu tengok juga equity daripada pemohon tu sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang tu ingin membuat bisnes, sebab sometimes kadang-kadang ramai yang buat produk di rumah. Mereka packagekan buat dalam rumah, tapi nak kembangkan, nak dapatkan CJ halal. Contohnya kena ada premis sendiri asing. Jadi mereka boleh datang ke Agrobank untuk dapatkan pinjaman, untuk ada bengkel atau kilang untuk premis berasingan untuk dapatkan CJ halal dan sebagainya. Itu memang soalan biasa yang saya terima lah, especially usahawan di luar bandar, di kampung-kampung. Dia proses di rumah sahaja. Betul. Sebab tak ada modal kan? Tak ada modal. Dia pun nak takut nak employ pekerja kan, nak spend duit sendiri. So jadi boleh datang. Boleh dapatkan pembiayaan di Agrobank, permohonan pembiayaan. So kita bantu untuk bukakan bangsal dia kan, bengkel dia, untuk dapatkan mesin, untuk dapatkan CJ dan seterusnya. Interesting tu. Jadi kepada anda di luar sana yang mungkin tercari-cari siapalah nak minta bantuan daripada siapa, macam mana bantuan yang diperlukan, boleh datang jumpa Agrobank. Datang terus ke Bayu Usahawan 2019 ni. Hari ni hari terakhir. Masuk je pintu masuk dah nampak dah Agrobank sebesar-besar tu, kiosnya, boothnya di situ warna merah dan putih. Datang jumpa dengan pegawai-pegawai yang ada di sana. Apa harapan daripada Expo ini sendiri? Harapan saya terutama kepada golongan-golongan muda, jangan risau untuk venture kepada aktiviti-aktiviti pertanian. Pertanian, you all create pertanian ni adalah perniagaan dan memberi pendapatan yang lumayan. Betul. So kita tambah baik, add value, nilai-nilai apa yang ayah-ayah kita buat. Betul. Mungkin dulu ayah hanya bekerja kebun, tanam pisang, dan kita fikirkan macam mana komersialkan produk kita boleh dipasarkan ke luar negara. Itu yang sebenarnya kita sebagai usahawan muda, kita kena terus inovatifkan lagi produk-produk yang sebelum yang dibangunkan oleh ayah nenek kita dulu kan. Betul. Alright, booth ni nombor berapa ni? Mungkin yang nampak tak perasan booth nombor berapa? Allah, booth nombor berapa? Tapi boleh nampak lah 57. Tapi masuk pintu utama lah. Terima kasih kepada Cik Safarudin. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Kepada anda semua, bukan saja boleh, kalau tak sempat datang sini, mungkin boleh tengok pada website banyak sebenarnya informasi-informasi yang dikongsikan di Agrobank, website Agrobank itu sendiri, dan ataupun anda boleh terus datang ke Expo Bayu Usahawan 2019. Hari ini hari terakhir di KL Convention Center. Alright, dan teruskan bersama kami di FM.live di BioChat. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana.